A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi, bahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, barisan jawatan kuasa masjid. Seterusnya tidak saya lupakan pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang bersempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Masjid ni lama waktu dah tak ajak sini, kan? Lama betul. Lepas tu PKP pula, lockdown pula kan. Alhamdulillah, macam tak percaya ni sampai saya tadi dari all the way from Terengganu, saya daripada Kemasik tadi. Alhamdulillah kita berkesempatan hadir pada malam ini, yang mana malam ini tajuk pun lain macam karangan tajuk tajuknya takdir tercipta. Takdir tercipta, kisah jodoh dan kehidupan dalam bab bermunakahat. Jadi bila sebut tentang takdir ni, takdir tercipta ni, kita cerita tentang jodoh. Takdir semua orang tahulah, kan? Semua orang tahu tentang bagaimanakah kita mempelajari tentang konsep qada dan qadar, kan? Dan ada pertanyaan orang tanya dalam bab jodoh ni. Tu ramai budak muda datang lah, tajuk jodoh ni. Bila tanya bab jodoh ni ditetapkan ataupun harus kita usahakan, kan? Harus kita usahakan atau macam mana? Kadang orang perempuan marah, kau dah dia mencari, jumpalah dia, kan? Macam tu kan. Sebenarnya tak, kita kadang-kadang kita kena hati-hati dalam bab ni, ya. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami berkaitan dengan takdir yang menimpa diri manusia terlebih dahulu. Pernah ada perdebatan, penghujahan berkaitan dengan ketentuan dan ketetapan Allah terhadap diri manusia, iaitu adanya fahaman Jabariyah dan fahaman Qadariyah. Yang mana kaum Jabariyah, kaum yang menyatakan bahawa manusia itu ibarat anak wayang yang diprogramkan, ibarat macam ada dalam wayang kulit tu, dia yang korang, mana semua Allah Ta'ala tentukan, habis segala-galanya. Dan apa pun yang datang pada manusia, itu semua kena Allah. Tetapi kaum Qadariyah pula menyatakan sebaliknya, bahawa manusia berkuasa atas diri dia sendiri. Kita yang usahakan, Allah tak masuk campur pun untuk terlibat dan mengganggu apa yang ingin dilakukan oleh manusia. Dan perbezaan ini berlangsung begitu lama, berhujah, berlawan, kemudian dicelah dan diharmonikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah melalui Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menyatakan bahawa berkaitan dengan dan ketentuan ketetapan Allah itu terbahagi dalam dua istilah, iaitu qada dan qadar. Settle. Cerita tentang qada dan qadar. Qada adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang mana jumlahnya begitu banyak, tetapi tidak terhingga selagi ia belum terjadi, disebut sebagai qada. Kan? Jadi esok tu nak jadi macam mana? Esok akan jadi macam ni, akan jadi macam tu, jadi macam ni, dan seterusnya. Sementara qadar itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi di antara sekian banyak pilihan itu, mana yang terjadi, itulah yang akan menjadi takdir kita. Itu yang terjadi itu, itulah dia takdir kita, kan? Ketentuan dan ketetapan Allah itu bersifat mubram ataupun tidak boleh diubah sama sekali. Contohnya, siapa orang tua kita, tak boleh tukar. Tak ada siapa dan tak ramai lah orang tua ni, orang tukar orang tua lain, tapik dah, kan? Bangsa kita, kenapalah aku lahir Melayu, tak lahir jadi orang putih, kan? Jenis kelamin kita, kan? Sibuk dah elok-elok senapang, sibuk nak tukar jadi perempuan. Dah senapang kan? Kan? Yang saja-saja. Tapi dalam bab khunsa lain. Khunsa lain, kadang-kadang ada orang dia kena nilai aspek kecenderungannya. Ada kes, ada keadaan yang mana dia ingat dia perempuan, dia ada dua-dua. Dia ingat dia kecenderungan dia perempuan, tapi bila meningkat dewasa dia rasa kecenderungan dia lelaki sebenarnya. Itu lain.
Tapi orang yang mengada-ngada, dia terasa naluri perempuan lagi tinggi, sepak dia lah kan? Payah warna kan. Dia bukan unsa orang ngada kan, macam tu. Jadi sementara ada juga sifatnya mu'allaq, iaitu bersifat pilihan, yang kerana ikhtiar kita, upaya kita, usaha kita maupun doa-doa kita boleh menjadi berubah. Contohnya kesihatan kita. Kita boleh tentukan. Kadang-kadang ada orang ada putih asa, tak apalah, mati-matilah. Cantik apa? Dia dekat hospital, doktor dah cakap, ni kena buat rawatan ni. Tak, saya sanggup tanggungjawab. Ni dalam paut ni bahaya ni. Dia pilih sendiri dia nak balik. Dia tak nak usaha apa dah. Dia nak tunggu kat mana, nak tunggu mati je. Tu. Maknanya dia ada pilihan lagi, boleh usaha lagi, tapi dia tak nak usaha. Kan? Jadi, maka bila kita tengok tentang pertanyaan jodoh pula, maka kaum ahli sunnah wal jamaah, pihak ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawa manusia itu memiliki pilihan yang tak terhingga. Dia boleh jadi A, dia boleh jadi kahwin, dia boleh jadi kahwin, boleh jadi kahwin banyak kali, dia boleh jadi tak nak kahwin, boleh jadi dia tu akhirnya dia nak kahwin tapi dia tak kahwin-kahwin, macam-macam. Bahkan boleh jadi ada qada yang dia tidak akan sama sekali memiliki jodohnya sampai akhir hayatnya. Dan kita tidak tahu qada ini ketentuan Tuhan yang sama sekali kita tidak mengetahuinya. Yang kita ketahui, ketika qada menjadi qada sudah terjadi, maka itulah takdir yang ada pada diri kita. Kan? Jadi maka bagi manusia, sebabkan kita tak tahu qadanya, ada siapa yang tahu? Dia dah tengok dah buku dia macam mana? Tak tahu kan? Jadi selagi mana kita tak tahu, maka agar kita ni nak keadaan jadi baik, maka kita kena ikhtiar. Kita kena ikhtiar. Berapa ramai orang kata ni tak boleh mengandung. Memang saya tengok you punya ni tak boleh. Tiba mengandung dah. Orang cakap dia tak boleh macam-macam. Dia pula tertekan. Sudahnya setelah 15 tahun baru dapat anak. Ada? Kan? Ada orang tu tak boleh ni kena ikat ni. Dia pun buat proses kan. Dia kata irreversible. Dia kata. Tidak boleh diubah. Mengandung mana lagi? Kan? Maknanya kita ni siapa? Kan? Kita ni siapa? Tu sebabnya ada orang tu, ada satu doktor pakar tu di luar negara. Dia tunjuk dekat satu dunia, dia doktor pakar bedah. Anak dia lahir ada 6 jari sebelah tu. So dia buat operation, dia buang satu jari tu. Macam cerita, siapa pelakon Hindustan? Yang ada 6 jari tu? Takutlah kau jawab. Kan dia ada 6 jari, sebelahnya 5. So dia pun operate, dia buang. Dia kata aku doktor yang hebat, aku doktor pakar. Anak aku dah normal, 5 jari. Dia berjaya buang satu tu tanpa kesan. Nak tak nampak benar lah. Apa lahir anak yang kedua, ompek jari. Macam mana kau nak buat? Kau kata kau hendak mana kan? Macam itulah cerita kan. Kan? Ikhtiar tu dengan usaha, termasuklah doa dalam jodoh. Kadang orang tanya, kenapa lah orang tak nak kedek ni? Aku ni tak cantik ke? Ramai orang cantik tak kahwin. Bukan sebab dia tak cantik. Ada orang tu dengan muka tak boleh belah. Muka tak boleh belah, banyak kali kahwin. Kita tengok apa ilmu pakai Kok handsome lah kita lagi kan. Rupa-rupa kita tak ada penyakit berani, tak ada. Berani tu tak ada. Orang lelaki tu banyak kali dia kahwin, jap kahwin. Anda betul dah. Walaupun muka tak handsome, bukan sebab handsome tak handsome. Apa kurangnya aku? Sampai bila kau nak hidup seseorang? Itulah antara persoalan yang biasanya timbul dalam minda seseorang bila merasakan dia lambik ataupun borek jodoh kan? Macam-macam usaha dilakukan, antaranya topuk pokok kelapa kat kampung tu. Contoh macam-macam lah petua untuk kampung. Topuk tiang lah, apalah. Pergi pesan ke imam nak pergi umrah, imam tolonglah, imam minta tolong dengan imam. Tolonglah mam, doakan saya depan Kaabah tu mam. Kau bukan pergi umrah juga kau. Doa saya ni tak boleh pakai, dia sendiri tak nak minta, suruh orang lain. Doa pun pakai penswastaan tu salah tu. Kan? Kita sendiri tak nak usaha. Kita doa jugalah, cuma minta imam tolong doa sama. Kan? Ikhtiar. Sebab kalau kita tengok contoh macam Nabi Ayub AS kan, Nabi Ayub AS kalau kita ingat dia diuji dengan penyakit, ingat tak? Diuji dengan penyakit kulit. Di penghujung lah ringkas cerita waktu nak apa tu, Allah Ta'ala suruh Nabi Ayub hentakkan kaki dia ke bumi. Bila hentak terpancut air, yang kau gunakan air itu untuk mandi dan gunakan air itu untuk minum, insyaAllah eloklah penyakit kau kan. Tapi pada ketika itu nak tunjukkan hentak kaki tu apa? Ikhtiar. Makna kena usaha juga.
Tapi tak usaha pun mungkin ada. Mungkin ada. Dia relax, kata tiba mak carian ikhtiar orang lain. Ni dia jodoh ni untuk kau lah. Mak tengok berkonan benar, mak tengok jadi kau nak tak ikut mak lah. Ya, memang ada. Memang ada, kan? Percayalah bahawasanya jodoh ini adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sebelum kita dilahirkan, dan setiap apa berlaku dan ketentuan ditetapkan adalah yang terbaik buat kita. Kenapa jodoh seseorang itu begitu berat dan lambat? Bagaimana kita nak tahu seseorang itu ialah jodoh kita? Itu pun nak kena tahu kan. Setiap orang ada jodoh, dan sebelum menjawab persoalan itu, jom kita tengok apakah jodoh yang mana telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Jodoh seseorang itu pasti ada, sama ada di dunia ataupun tidak di dunia ataupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Perbincangan dalam kalangan ulama, jodoh setiap orang ada seperti mana rezeki pun ada. Macam mana rezeki kita tak sangka-sangka, jodoh pun tak sangka. Kadang-kadang ada orang dia bongih, kenapa aku tak jadi dengan lelaki tu? Aku syok orang dengan lelaki tu. Perempuan dia marah. Aku rasa tu jodoh aku dah. Rasa dah memang sepadan. Sudah lelaki tu kahwin dengan perempuan lain. Dan bila lelaki tu kahwin perempuan lain, bodoh tak gunanya jantan, mati lagi baik, dia marah. Lepas 10 tahun, kan, kita pula dah jumpa jodoh. Yang perempuan tu pula dah jumpa jodoh lain. Tapi lelaki bukanlah pilihan utama dia, tapi family dia dah tetap untuk dia kahwin. Dan akhirnya dia nampak perlahan-lahan suami aku ni pun boleh tahan juga, kerja rajin, kan? Dan dia dapat tahu yang bekas boyfriendnya dulu tu, yang kahwin dengan perempuan lain tu, dipijak bini hari-hari, kan? Masa tu dia ingat apa? Mujur aku tak kahwin dengan dia. Nampak ayat ni, ayat yang mujur nasib baik, ayat gitu. Tu sebab kita kena percaya tentang jodoh. Kadang-kadang barangkali kamu suka sesuatu, barangkali tidak baik buat kamu, Allah tak beritahu. Dan bila tak suka sesuatu, barangkali itulah yang baik buat kamu. Tu sebab jangan terlampau gemar kat satu perkara, jangan terlampau benci kat satu perkara. Kadang-kadang dia benci dengan lelaki tu, menyampah dengan lelaki tu, sudah jadi lelaki dia. Nampak nak cakap apa? Aku kalau boleh aku tak nak perempuan yang macam ni. Itu jadi bini dia. Tu sebab hati-hati bila bercakap. Macam lelaki lah, aku macam mana pun takkan kahwin lagi. Itulah seorang bini aku. Jangan cakap. Berani sebut. Kita bila sebut tu mengundang ke? Mengundang cabaran daripada Allah. Tapi kalau kita cakap, mudah-mudahan Allah perkuatkan hati aku, tetapkan iman aku, mudah-mudahan itulah satu-satunya isteri aku. Macam tu. Sorah ke Allah, bukan kita yang handal. Sorah ke Allah Ta'ala. Akhirnya pulang balik ke Allah. Nampak? Rezeki macam mana ni? Kojokan macam mana? Tahu nampak? Tu lah tahu. Kalau aku kojokan dengan dia, mungkin hidup aku tak susah macam ni. Salah ya. Apa macam mana rezeki? Itulah. Tengah susah sikit lah. Tapi insyaAllah rezeki ni Allah bagi. Tak esok lusuh, sampailah joki tu. Baru waktu. Kan? Ada orang tanya saya 2 bulan lepas. Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mas saya tu? Tanya soalan tu. Saya kata bukannya masalah alamat, masalahnya orang yang duduk ke alamat tu lah. Kenapa pula? Buta dia. Pula buta lah. Sebab rezeki ni jangan kita ingat sama macam yang kita nak. Tentu tak sama. Kita mungkin tak dapat. Kita mungkin nak niat hati kita kalau boleh nak kahwin dengan Nilofa. Kok boleh? Kena move on. Nilofa bukan milik kita. Satu terlepek. Mula Mira Filza. Itu Nilofa kan. Contohlah. Kan? Tapi kita dapat rumah kita walaupun tak macam Nilofa, tak macam Mira Filza. Tapi sondap mata kita memandang. Dah lah itu. Masak pandai lah tu. Itu yang kita nak. Duit banyak, order makan luar, bodoh. Hari tangan bini kita, jangan poluh-poluh katanya. Dia rincu serap dia porah kelapa tu. Lomak-lomak masing-masing sikit lomak macam tu lah. Sedap betul. Ni ya. Tak ni contoh lah. Kadang-kadang kita gamar mencari. Itu sebabnya rahsianya Allah Ta'ala bagi mata kita ni tak sama. Mata kita tak sama. Kadang-kadang cakap, cantik betul perempuan tu. Yang sebelahnya, kau buta. Apalah macam tu. Mata orang berbeza-beza.
Lawa kat kita, tak lawa kat orang. Cuba duduk kat bus stand tu. Tengok yang pasangan lalu-lalu tu. Ya Allah, kenapa lelaki muka macam tu? Bini lawa tu. Tu pandangan kita. Kan? Tapi tu cakap, tengok pula lelaki yang galak benar tu. Bini putih melapak ada. Nampak urek jalan. Tapi apa tu ni? Macam saya makin orang Togo golap lah. Macam mana? Kan? Dalam TV nampak corang make up. Ya. Putih-putih kapur dapat RM1 sen. Hitam-hitam penganan. Mana dapat RM1 sen? Tu penganan dodol lah. Mahal dodol. Amin. Kan? Jadi salah kita nilai. Kita penilaian kita ni tak sama. Dan tak pun menjadi mutlak penilaian seseorang tu sebenarnya. Itu sebab Nabi sebut kan, sesungguhnya seorang Muslim itu sama di sisi Allah. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tu ya kan. Jadi macam itulah. Sebelum seseorang itu lahir, telah ditetapkan 3 perkara buatnya. Apakah dia? Yang pertama rezeki, yang kedua jodoh, yang ketiga umurnya. Ada orang mungkin sudah buat pelbagai usaha tapi jodoh tak ada. Macam-macam cara buat dah. Dia macam-macam, jumpa orang ni tak mau, jumpa orang ni tak jadi kan? Ada orang tu dia kahwin corai. Yang last tu tak corai, tak sampai sebab mati dulu betul kan. Ada juga kan. Yang kedua jodoh dan yang ketiga umurnya. Ada orang mungkin sudah buat berbagai usaha tapi jodoh tiada. Kemungkinan jodoh yang Allah tetapkan tu telah meninggal dunia atau syahid dan mereka akan bertemu di dalam syurga nanti. Ada kemungkinan. Jodoh ni saya selalu bagi nasihat. Orang tanya, Ustaz tak tahu lah, Ustaz doa lah bila lah saya nak kahwin. Saya kata jambatan orang tak sama. Saya kata, jambatan jana lah. Ada orang jambatannya pendek, tak tahu jumpa jodoh. Ada orang jambatan tu panjang, dah lambik jumpa jodoh. Tapi bila jumpa yang terbaik Allah siapkan untuk dia. Macam tu lah. Percaya. Ada orang tu jambatan dah lah pendek, banyak kali lah tu. Contoh. Yang faham, tak faham sudah. Macam tu lah kan. Jadi mana kata kan, ada 2 penyebab mengapa jodoh seseorang itu lambat. Tu dia. Takdir tercipta, kita cerita kan. Ada 2 sebab kenapa jodoh orang itu lambat. Yang pertama, bukan berkemungkinan jodohnya berat kerana Allah SWT memberatkan jodohnya. Dan kedua, barangkali kerana sikap seseorang itu sendiri. Wallahualam, kita tak tahu. Ada orang cakap, kau ni memilih mana? Memanglah. Takkan main sapu bangla atau berjalan tu. Kan? Tapi kalau dah jodoh dia, alhamdulillah. Macam mana dia nak yang handsome, yang Bollywood. Kan tu sebab saya kata tadi. Kita kadang-kadang susah. Kadang ada orang tu bukan dia tak nak kahwin. Dia nak pun nak kahwin. Tapi bila jumpa dengan orang ni, tak jadi. Orang ni tak kono. Ada yang masalah-masalah dia. Kan? Jadi, pertama kerana Allah memang beratkan jodoh dia. Dan ada juga barangkali kerana sikap seseorang itu. Mungkin seseorang itu terlalu memilih atau malas mencari jodoh. Dalam bab jodoh itu ada 2 istilah yang selalu kita dengar. Iaitu bila kita terjumpa jodoh. Dan satu lagi mencari jodoh. Terjumpa jodoh ataupun mencari jodoh. Kedua-dua itu berbeza istilahnya. Seperti mana kita jumpa duit. Dah tentu berbeza situasi dia. Bila jumpa duit atau barang yang benda kita cari, pastinya kita akan mencari yang terbaik untuk kita. Jadi jangan mengeluh, jangan kita komplain, tetapi berusaha dan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dan sebaliknya, teruskan berdoa dan senyum selalu, insya-Allah jodoh itu akan ada pada orang yang belum ada jodoh lah. Dan pada orang yang nak jodoh banyak kali, teruskan doa, lembutkan hati isteri kita. Yang ni nampaklah surat kat pengurusi masjid, tolong jangan panggil lagi sampai depan ni. Menghasut. Tak adalah kan. Ni contoh aja. Apapun lambat atau cepat jodoh seseorang itu sebenarnya ialah urusan Allah SWT. Namun umat Islam diingatkan supaya banyakkan berdoa, berusaha mencari jodoh yang ditetapkan dan bertawakal kepada Allah. Usaha. Kan? Dan yang paling penting,
kita dapat jodoh yang sebenarnya yang Allah telah tetapkan. Sebab itulah setiap kali kita bersolat, kita akan meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tolong apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta tolong tunjukkan kepada kita jalan yang lurus, termasuklah dalam hal mencari jodoh, rezeki dan keberkatan umur. Ada orang dia memang tak boleh nak kahwin. Sebab dia fikir kalau aku kahwin nanti siapa nak jaga mak aku, dia kata. Dan dia nak kahwin tu pula dia ada syarat tambahan. Bukan hanya baik, bukan hanya ni, tapi dia sanggup susah jaga mak dia. Itu yang kadang-kadang syarat tu yang jadi tak ada perempuan yang nak kat dia kadang-kadang. Leceh lah, tak nak lah kadang. Itu sebabnya saya terangkan tentang nafkah gitu. Bila terangkan tentang nafkah, saya kata orang lelaki kena ingat, dia tak boleh guna ayat dia cakap dengan isteri dia, saya ni anak sulung, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Bab nafkah, no. Bab nafkah tetap isteri dulu baru mak. Kena ingat. Sebab mak kita ada suami dia. Ingat Bukan makna tu kita boleh biarkan mak kita. No, maksud dia bab nafkah mesti utamakan isteri dan anak-anak baru mak. Melainkan dalam bab darurat. Contoh mak sakit, abang tak dapat bagi nafkah bulan ni, sebab mak nak operate, abang tarik duit ni bantu mak operate dulu. Contoh. Yang tu perempuan pun kena faham tu lah. Tapi yelah, kalau orang perempuan kadang-kadang bila lelaki, abang ni nak lelaki, abang kena utamakan mak abang. Abang tak boleh utamakan awak tau, mak yang lahirkan abang. Kalau isteri tak redha, lelaki tu berhutang. Itu yang menyebabkan lelaki sebelum kahwin fikir dulu. Selama ni kita jaga mak kita, kita dapat isteri, adakah sama-sama akan boleh jaga mak kita tu? Tu dapat isteri, abang tentang nafkah saya tu abang tak payahlah panik-panik, saya kan kerja. Mak abang pun mak saya juga. Susah nak cari perempuan macam tu. Ada tu ada lah. Kalau belah-belah putera perdana ni insyaAllah ada. Tapi lain belum tahu ni kan. Macam tu lah. Jadi mana tu sebabnya orang lelaki kena fikir tanggungjawab dulu. Dia cerita orang, saya macam ni lah, saya suka kat awak, saya berharap sangat awak boleh jadi isteri saya. Tapi satu saja, apa dia? Saya ada seorang mak yang perlu dibela, perlu dipelihara, perlu dijaga dengan kasih sayang. Mak saya tak sihat. Sanggup tak awak bersusah dengan saya jaga mak saya? Contoh. Ya, itu yang jadi tu. Mengikut cakap awak tak cakap pun sebelum kahwin dia, mak awak ni ada sakit lah, kena jagalah apalah. Dalam bab jaga mak sakit, mak ayah sakit ni, suami isteri kena faham. Suami tak boleh paksa isteri jaga mak ayah suami. Ya. Dan suami tak boleh halang isteri nak jaga mak ayah dia. Tapi suami boleh cakap macam ni, abang suami kan, abang tak bagi awak jaga mak awak, awak duduk kat rumah ni. Isteri ikut cakap suami, isteri dapat pahala, suami berdosa. Faham tak maksudnya? Itu sebabnya banyak perkara kita perlu ambil kira. Itu yang kadang-kadang menyebabkan lelaki yang betul-betul nak jaga mak dia, dia akan hati-hati betul dalam bab ni. Dia akan pastikan perempuan tu faham keadaannya. Saya ni yang jadi lambat kahwin, dia tanya, awak ni bagus semua, saya tengok kereta dah ada, rupa handsome, saya awak tak kahwin lagi? Untuk makluman awak, saya tak kahwin lagi sebab saya jaga mak saya. Saya ni pun susah nak cari orang yang sanggup susah-susah sama dengan saya jaga mak saya. Perempuan tu faham. Kenapa awak tak nak kahwin lagi? Sebenarnya saya ni ada penyakit. Apa dia? Penyakit tu tak. Awak sakit apa? Saya tidur kan, jaga-jaga dah kat zoo negara. Dia ni tidur bukan berjalan dengan start kereta, bawa kereta dah. Dia punya mengigau tu bawa kereta. Punya tahu kan? Tahu kan mana cakap. Abang ni sebenarnya ada satu masalah. Apa dia? Abang ni gagap. Ni elok. Dengan perempuan elok tak gagap. Tapi orang lain gagap. Dia takut awak malu pula. Saya ni gagap. Cakap tu orang. Jangan malu. Cakap je.
elok tu kita orang tu. Kan? Macam itulah. Tu sebabnya bila orang pergi meminang kan, kalau torang-torang hajat di hati kan, orang ni 9. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dironongkan. Bila meminang dia berpantun bagai hajat di hati ni besar ni. Nak menyunting bunga di taman. Takkan mama mana dia tahu kita kerja jaga nursery ni. Ayo bungku betul tak faham ni bunga di taman tu pun. Tak maksudnya bunga yang hidup di rumah ni. Lama dia fikir, lah dia nak meminang. Yang mana satu? Wah, dia balik. Itulah bunga yang dah lama tak disunting orang. Berlari omak kat dapur. Omak dah lama tak kahwin. Pokok omak yang berlari. Omak dah rasa dia dah lama tak kena sunting dia tu. Cakap tuan orang. Kek mana anjing nyalak kat situ biar awak manjing. Sesuaikan tompek tu. Kalau kawan tu tak faham dalam bahasa, cakap tu orang. Ni nak meminang ni anak sulung dalam keluarga ni. Cakap tu orang. Anak sulung lelaki biar betul. Ya ko, cek balik semua. Oh, mana yang nombor 2 lah, sulung perempuan. Sulung perempuan. Siapa nama Tengok nama catatan. Betul tak? Betul. Iya, kadang-kadang main. Orang dulu tu cukup berhemah. Prosedur tata cara adat beradab kan. Iya. Kan? Jadi contoh menunjukkan jalan yang lurus itu ada mencari jodoh, rezeki dan keberkatan umur. Itu sebabnya kalau kita berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur aku dengan segala keberkatan, segala kebaikan. Murahkanlah rezeki aku ni dalam segala keberkatan. Itu yang paling baik. Ni Goma minta panjang umur, tak lapik doa. Panjangkanlah umur aku. Panjangkanlah umur aku. Panjang umur nyusahkan orang ya, apa? Allah. Aduh, mati lagi baik. Itu kau minta panjang umur. Itu sebab kalau ucapan hari lahir, saya selalu akan bagi ucapan, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu paling baik sekali doa. Dan kalau kita tak sihat sekalipun, kita tak tahan dengan sakit dan penyakit kita, jangan kita cakap, ya Allah matikan aku ya Allah. Jangan. Itu salah. Yang boleh serah pada Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, jika hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Sekiranya kematian itu baik bagiku, kau ambillah nyawaku. Makna option itu tetap bagi ke Allah. Ya? Betul? Maknanya Allah akan tunjuk jalan. Kita minta Allah tunjuk jalan yang lurus. Allah tunjuk jalan, kita kena usaha. Maka usaha mencari jodoh itu hukumnya wajib. Bagi seorang lelaki, dia perlu cari jodoh untuk dirinya sendiri. Tapi bagi seorang wanita, ayahnya bertanggungjawab untuk mencari jodoh untuk dirinya. Kenalah cari. Budak sekarang pandai. Itulah saya dah kawan sama kawan kat pejabat. Ayah yang nak cari ni. Ayah dia tanya, kau bila nak kahwin ni? Kau tak ada ke kawan kau kat pejabat tu? Ada seorang. Siapa dia? Ada gambar? Tengok. Handsome macam abang kau. So, dia datang Minang dah. Nak tunggu apa lagi? Nantilah mak. Tu bezo kan orang Islam ni dengan orang yang bukan Islam. Tengok pemain-pemain bola sepak tu yang luar negara tu. Anak dah 3 orang kahwin dia tu. Dan bila wartawan tanya, bila nak kahwin? Kami belum terfikir lagi nak berumah tangga. Otak tu. Anak 3 orang. Bayangkan tu. Kan? Dah letak nama dia tu. Anak tu. Itu beza kita ni menganggap pernikahan ni sebagai satu ikatan yang suci. Bukan untuk main-main, bukannya try and error, bukannya tempek kau. Akhirnya anak tu nak jadi apa? Kan? Kita ni memelihara keturunan. Kan? Tu dia. Kan? Jadi ayah carilah tanya. So dah di Pinang tu ayah tengah mood okey ni. Besok mood tak okey, besok siapa Minang apa tolak? Mana kau nak? Datang. Sajuklah kan. Panduan mencari jodoh dalam Islam, sabda Rasulullah SAW, wanita dinikahi kerana 4 perkara.
harta keturunan, hartanya, keturunannya, kecantikannya, agamanya. Gapo maka pilih yang beragama, berpegang dengan tuntutan agama, pasti engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tengok li jamaliha, tengok kecantikan, maknanya Nabi suruh tengok juga. Cantik, cantik kat mata kita. Cantik ni subjektif. Kan? Kenapa kena cari yang cantik? Sebab nak mengandap muka bukan sehari dua. Semua hidup, hari pertama kau dah menyempah tengok muka macam mana? Payah kan? Tapi orang dulu mana ada tengok-tengok muka? Orang dulu gambar pun tak ada. Tapi bahagia mereka sudah. Mereka bercinta selepas kahwin. Dan bercinta pun tak ada cakap I love you, you love me dah dulu. Tak ada. Elok mereka sudah. Ya. Kedua, hartanya bukan sebab boleh mengonjolkan hartanya tu, tapi sebagai satu sandaran, maknanya adalah backup. Yang ketiga, keturunan. Keturunan yang baik-baik. Abah imam, mama Bilal mandi jenazah. Adik-beradik semua tahfiz Quran. Allah Akbar, baik betul. Contohlah keturunan. Yang ni lawyer, ni engineer, ni apa? Bagus-bagus betul lah anak-anak itu, contohlah kan. Yang seorang tu lah penceramah, contohlah. Dan lepas tu tengok dari segi agama dia. Dan Nabi kata apa? Kalau tak ada pun pilihlah beragama. Kalau yang lain tak ada, paling tidak agama tu kena ada. Sebab apa? Muka tak lawa boleh jas. So mula kahwin muka selengga. Tapi bila kahwin ada rezeki macam cangkrim ditonyoh, tagang kulit hidungnya makin terletak macam dah mula nak tertanggal dah. Mancung kan, menjongket hidungnya. Koningnya jadi lawa. Betul kan? Koning Samsul Debat ni ada orang tanya, dia Samsul Debat cukup koning tak? Adik-beradik saya macam ni koning koning perempuan lantak lah. Dan jantan kan. Ya kan? Dari segi hartanya, kadang-kadang mungkin kita kahwin tak ada apa-apa, tapi Allah janjikan ada rezekinya pada orang yang berkahwin. Salah risaulah, kahwin ada rezeki dia. Jadi kan, cuba kau cakap dengan mak kau macam tu, memang sepak kau mak kau. Jadi kan, mak tak dengar ke ceramah tadi? Kau tak cakap kahwin tu ada rezeki, cuma senang je kau cakap. Mak kata kan, mak kata tak belajar dulu kan, sampai masuk nikah lah kan. Jadi mana kata dari segi apa? Dari segi harta, mungkin berkat ketaatan kita pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki kita. Dan begitu juga kan dari segi keturunan. Katalah di keturunan yang tak baik, contoh mak dia bukan orang yang baik, ayah bukan yang baik, tapi berkat ketaatan kita, jaga sembahyang, jaga hubungan rumah tangga, ikut sunnah Nabi, maka kita berjaya melahirkan keturunan yang baik-baik. Itu dia sebenarnya. Kita jangan hukum orang, mak ayah kau macam ni, maka dan tak nak ke kau tak adalah, kau tak boleh percaya, contohlah kan. Sebenarnya tu, tapi pesan saya lah, pesan saya. Ramai juga hari ni yang nak berkahwin campur. Maksud berkahwin dengan bukan Islam, bawa masuk dalam agama kita. Tapi mak ayah nasihat saya lah, kalau orang yang nak kahwin tu dinasihatkan, suruh dia belajar agama dulu baru kahwin. Banyak berlaku, terutama bawa Muhammad bin Saleh, Mak Saleh lah, orang putih. Dia kata besok dah kahwin, pandailah saya ajar dah. Tak ada, percaya cakap saya. Kita yang sekarang ni yang pun kadang-kadang tak ada masuk lah. Macam mana kau fikir kau kahwin sok kau ada masuk? Itu sebab pada awal basic kita tak nak, kalau boleh kita nak biar sampai satu tahap. Bila dia belajar agama tu, contoh bagilah 6 bulan dia belajar agama. Lama kelamaan dia berjaya letakkan dalam hati dia, dia bukannya masuk Islam sebab nak kahwin, tapi dia masuk Islam sebab dia dah mula kenal Allah. Itu yang penting. Banyak berlaku, menangis dia kata, saya macam mana saya nak buat ustaz, anak suami saya tak nak semayang. Dia kata dulu you yang paksa saya masuk Islam. Itu cerita ni, pesan betul ni cakap ni. Banyak berlaku. Kadang-kadang suami, kadang banyak juga kes suami kahwin dengan isteri yang masuk Islam, isteri lagi taat pada suami, banyak juga. Sebab pentingnya pendidikan agama ni kan.
Jadi bila kahwin tu tengok berapa ramai yang kahwin kerana Allah. Berapa ramai yang kahwin kerana Allah. Kadang imam nak menikah tu, sebelum menikah ni saya nak tanya dulu soalan basic. Rasulullah mengucap rukun Islam berapa, rukun iman. Okeylah. Nak tanya satu soalan lagi. Kenapa kau nak kahwin ni, Jang? Mak bising. Mak bising. Mak ni memang bising. Baik macam mana? Masa bila mak tak bising ni cakap. Mak itu belum kahwin, dia tanya bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin, bila nak beranak? Bila beranak, lelaki je nak kau. Bila nak nak perempuan? Akhirnya nak nak perempuan. Beranak, kau jauh kau. Dah salah pula beranak. Mak memang macam tu. Tak pernah puas hati itu. Tapi itu tak payahlah kau cik hati. Mak memang macam tu. Ya. Dia seorang tu, kenapa kau nak kahwin ni, Jang? Kau kawan Nabi kahwin lah, imam. Tinggal saya seorang yang belum tu. Salah niat tu. Kenapa kau nak kahwin? Umur banyak dah. Bila kau nak kahwin? Jadi dibimbangi disebabkan alasan itu. Maka perkara-perkara penting untuk kita ambil kira untuk berkahwin tu tak ambil. Kenapa kau nak kahwin? Geram nak anak perempuan tu. Lagi tahu. Geram berapa lama? Sampai dah tak geram? Macam mana? Itu cerita. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Dapat je tu sejuk hati. Dan biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Faham, tak faham sudah. Okay. Kan. Dia dah tak ada alasan lain. Bini sampai nanti abang tergamak abang buat saya macam ni. Kenapa abang kahwin? Kerana Allah. Apa ke jawapan nak bagi? Kan. Tapi itulah orang perempuan hati-hati ya. Orang perempuan tak, yang ni saya faham. Orang lelaki kena ingat sunnah kahwin ni adalah yang paling sunnah, yang paling besar adalah adilnya itu. Adilnya ni dalam keadaan kadang-kadang mungkin kita adalah, mestilah manusia tak sempurna. Ada benda yang menyebabkan tak berlaku keadilan. Tetapi yang paling penting, isteri itu boleh redha dengan suami dia. Itu penting. Kalau tak balo tuan-tuan, bukan senang. Ini bangga, boleh kita beli je. Siap tampah t-shirt, beras kita beli. Kecoh kau. Azan lah.
kan. Beliau dia kan. Tadi ada yang komen di Facebook. Dia komen, boleh dia beli dia, tapi perempuan yang tak nak nasi. Dia macam ada alasan. Perempuan tak nak nasi, okey tu. Ni boleh lelaki beli, duit bini bagi lagi tahu. Kan? Jadi apa pun cuma tinggal lagi hati-hati ya. Terutamanya kaum wanita kena hati-hati. Kita bukanlah menggalakkan, bukanlah kita menafikan, bukanlah kita apa. Kita faham orang perempuan ni dia terasa hati dengan suami kalau suami ambil tindakan berpoligami. Tapi orang perempuan kena faham, hati-hati dalam kita menentang. Yang kita tentang biarlah betul, sebab bukan hukum tapi mungkin pelaksanaannya. Ada kelemahan pada manusia. Jangan kita sebut poligami itu dulu ialah mungkin zaman Nabi dulu okeylah, zaman sekarang tak sesuai. Jangan cakap macam tu. Bila seolah-olah kita nak mempersoalkan hukum yang Nabi bawa kayak kita ni sesuai tak sesuai pula pada zaman-zaman tertentu, jangan kita buat. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kita terlampau marah, kadang kita cakap macam tu. Sedangkan ini adalah hukum Allah. Ya, hati-hati. Ya, dan orang lelaki pula jangan mempergunakan ya, macam mana pun kita ni bawa. Kadang-kadang mesej yang kita sampaikan pada masyarakat tu tak betul. Berapa ramai orang berpoligami tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab. Dari segi nafkahnya, dari segi membiarkan kebajikan anak-anak dan isteri. Kadang-kadang itu yang jadi kan? Banyak. Jadi benda-benda macam itulah yang merosakkan. Tapi jangan kita keliru, itu bukan masalah hukum, bukan masalah apa, tapi masalah manusia yang tidak melaksanakan hukum Islam itu cantik dah. Kan? Saya yakin orang yang pergi masjid ni dia faham, insya-Allah. Kadang ada orang dia main logik je, kan? Dia main logik. Ada je yang bahagia, elok kan? Ada. Perselisihan itu biasa, tapi jangan kita cari. Kau tengok dia kahwin dua tu masalah, kau tengok ni masalah. Kita cari memang ada. Tapi apa yang kita yang bini seorang tak ada masalah, ada yang masalah kan. Sebab kita ni manusia, kan? Ada cemburu, ada perasaan terlalu gembira, ada masanya sedih, itu biasa, kan? Jadi maka dalam hadis yang saya bacakan tadi kita dapat tahu bahawa jelas menunjukkan wanita dikahwini atas 4 perkara. Dan bila seorang wanita tu hendak berkahwin dengan lelaki, panduan tersebut boleh digunakan, tapi ia bermula daripada agama dulu sepatutnya. Agama tu baru tengok yang lain-lain. Ya, utamakan agama dulu. Ini dia baca gaji kau berapa? Adakah itu asas kebahagiaan? Tak. Ya. Punya dahsyat, pakai kod datang, tali leher basah sejadah. Anda gaji ni kan? Janganlah kita tengok apa yang terzahir saja kan? Tengoklah juga dari segi yang paling penting sekali, tengok apa? Adab. Tu tengok. Dia nampak orang tua koncang, dia bercakap, dan bila cakap tu elok bahasa keluar. Pakcik sihat pakcik. Mula-mula tu menyampah, kita tengok dia ni nak baik-baik dengan dia kadang-kadang. Tapi lama kelamaan tengok, oh dia ni memang baik lah. Dengan semua orang dia baik, kita tengok. Bagilah masuk kan? Tapi kalau datang rumah kita tu memanglah jangan cari warna kan. Kau naklah tengok dulu. Kau belajar dulu, belajar agama tak? Tanya agama, belajar agama. InsyaAllah belajar je. Bila last kau ngaji? Belajar 1 tu. Tak, tu semua soalan tanya tu. Kadang-kadang ada yang bangga tu, abah lu darjah 1 dah khatam dah. Lepas tu, itulah sekali kita. Kadang-kadang tu penyakit itu kan. Macam mana nak jadi imam anak saya ni? Masa mula-mula datang rumah memang elok. Makcik, saya tak boleh tengok muka orang ni macam makcik ni. Lah, kenapa lah? Teringat kat mak saya. Oh cik dia. Tiba-tiba sayu rasa hatinya sebab teringatkan mak saya. Jarang jumpa mak ke? Itulah. Jauh ke kampung. Mana Pucung Bondo.
Okey. Kan? Tu. Minum air. Sedap tu air ni makcik. Basah. Ini bawa air kosong, belum air lain. Nah, tu air basuh tangan tu. Habis minum. Punya tahu kan. Tu cakap jangan cairkan lah. Makcik nak tanya sikit, tanya lah. Zuhur dah masuk belum? Ya Allah, baik dia dah. Pukul 10 dah tanya. Pakai gila pukul 10 tanya Zuhur. Tu semua poning yang cair kan. Bagi peluang, uji dulu. Tanya berburak dengan dia. Dengan berburak kita boleh tahu. Lepas satu lagi waktu makan. Kita boleh tahu dia makan tu tertib tak tertib. Kadang-kadang orang waktu makan buruk panggil, ya Allah, membubu nasi. Kenapa betul ni jangan? Itulah, nampak lauk sedap lah. Ambil sikit-sikit. Kan? Makan ni batas anda. Tu mah orang tu. Nampak? Adab. Lepas tu bila makan tu pula kan, dia tak akan makan ini, letak nasi sampai bunga tu, zap, dia sondok letak pinggan dia. Nampak? Habis. Tu semua tengok tu. Nampak? Kalau tu kau tahu kan. Ingat senang kau kahwin ni. Susah tu. Kau lekor dia bercinta kan, mana kau tahu TikTok ni. Tapi baguslah kan, belajar adab yang penting. Orang sekarang ni kadang kurang sikit, kena tengok balik. Lepas tu bila makan kan, kalau orang tua-tua dulu pantangan tu kan sampai koring pinggan tu yang bila basuh tangan tu dibasahkan sikit pinggan tu. Tengok dah, punya baik adab orang sini, tengok dah. Beralih cawan ni, ini adab. Nampak? Walaupun tak kono pasangan tu. Kan? Jenis lain piring tu. Tapi nak tunjukkan, bila berulu ke orang, jemput minum, dia sapu capai macam ni kan. Terima kasih lah banyak. Jadi bila dia minum tu kan, elok. Itulah, yelah. Ya tu. Lepas tu letak pun elok. Ini nak je ni. Jemput minum. Macam bagi air todi lah. Nah, betul tak? Orang tua-tua dulu kepantangan kan. Tanyalah orang lama. Betul tak ni kan? Kepantangan bagi kalau tak ada tapak ni. Ya. Kadang dibalik ni. Macam miskin pun. Apa yang cari alih ni? Cari alih. Daripada dapur dia buat macam ni. Itu sebab bawa dulang. Nampak tak? Semua lah tu. Semua tengok tu. Main. Kan? Tu kata makan sirih berpinang tidak. Pinangan doa kat kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Togah dek budi dengan bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togah bersantun. Hello, Assalamualaikum Pakcik, sihat Pakcik? Alhamdulillah. Syukur. Belajar kamu kat mana tu? Adalah, Alhamdulillah. Saya belajar di luar Pakcik, saya tak belajar kat sini. Oi, kat mana? Saya belajar di Mesir. Allah, Mesir. Haru abah tu lah. Ini aku cuba ni kamu. Oh, pandai lah ni. Tak adalah Pakcik. Ramai lagi orang lagi pandai daripada saya. Mau tengok. Merendah diri dia apa? Tu Imam Malik kata. Ilmu biar sikit. Tapi jangan tak ada adab. Bila datang tu kan. Jemputlah duduk. Kek lantai duduk. Weh, duduklah kek sofa ni. Saya hormat orang tua. Orang tahu pernah kan. Dia punya nak ambil hati lah kan. Tapi adab penting mustahak. Jangan main-main. Makanlah. Tengok apa lagi? Pakcik tak makan ke? Pakcik dah makan. Macam tak apa ke saya makan, pakcik tak makan? Makanlah. Pakcik boleh pengen makan. Pakcik kita makan sama Kita makan sama betul. Makan. Pakcik dah makan. Bangun pengen makan. Tanya pakcik, betul tak? Bohong, mana ada makan tadi tu dah mak belah juga. Ayolah makanlah sekali situ kan. Panjang lagi nak cerita bab adab ni. Panjang lagi kan. Ya. Jadi kalau kita
Pertama, tengok agama, yang mana wanita perlu cari lelaki yang soleh. Tak salah meminang lelaki kerana dalam Islam dibenarkan. Kemudian lihatlah solatnya. Kalau lelaki tu boleh jaga solatnya, insya-Allah dia boleh jaga kita. Kalau tak jaga solat, tak jaga tiang agama, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Bagaimana? Carilah keturunan yang baik. Kemudian jangan lupa cari juga sebab hartanya. Dan begitu juga, barulah yang terakhir, barulah tengok rupa. Kan? Jadi kesediaan kita ni, meskipun jodoh itu ditetapkan oleh Allah, namun sebagai hambanya, macam saya sebut tadi di awal tadi, kita masih boleh berusaha dan berdoa untuk jodoh kita. Dan sebenarnya persoalan perkenaan perlu dilihat dari aspek kesediaan seseorang itu dulu. Pertama, berusaha mempersiapkan diri daripada aspek intelektual, fizikal dan spiritual untuk mendalami ilmu dan adab untuk mengharungi alam rumah tangga. Ilmu dan adab. Kadang-kadang adab ni jangan ingat adab dengan mak ayah saja, adab dengan bapak mertua, mak mertua saja. Tapi dah kahwin, adab dengan isteri pun ada, adab isteri dengan suami pun ada. Tu kena faham. Tak boleh pukul rata. Saya dah jaga hati mak awak tu, kira-kira tu banyak cerita. Jangan macam tu. Bersikap terbuka dengan ibu bapa, keluarga atau kawan-kawan dalam perbincangan berkaitan jodoh, selagi mana tidak melanggar syariah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak terlalu memilih jika ada calon yang memenuhi syarat yang digalakkan oleh Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, jika ada yang meminang dan kalian reda dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah. Jika kalian tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah di bumi dan keburukan akan meluas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kan? Maka akan ada juga soalan di dalam hati kita bertanya, kan, bahawa apakah dia jodoh kita? Jadi bagaimana tanda-tanda jodoh? Antaranya adalah kita merasa tenang bila melihat kepadanya. Oh, tenang saja. Dan begitu juga kita melihat banyak persamaan antara kita dan dia, dan akan merasa yakin yang dia itu ditakdirkan untuk kita apabila melihat keimanannya. Ibu bapa merestuinya dan segala urusan kita dipermudahkan. Tengok kayu ukur jodoh ni. Dan macam mana nak tahu tu jodoh kita ke tidak? Pertama, kita rasa tenang melihat dia. Kedua, berdegup jantung kita. Mungkinkah dia jodoh kita? Dengan tahap persamaan tu ada. Kadang-kadang ada sikit beza. Tak apa. Kok sama semua kan, bangih pun sama, paning kepala. Suami bangih, isteri tu dia sabar sikit. Baru dia lengkap. Bila buat lelaki bangih, yang paling penting, isteri boleh redakan. Dia gosok belakang suami dia, sabar bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Godoh dia. Macam tu kan. Kemudian banyak persamaan. Yakin kita ditakdirkan bersamanya dengan melihat keimanannya. Dan ibu bapa merestuinya dan segala urusan dipermudahkan. Untuk meyakinkan bahawa dia adalah jodoh kita dan memenuhi semua dikatakan tadi, tidaklah menjadi satu halangan, malahan digalakkan kita melaksanakan solat istikharah bagi memohon petunjuk daripada Allah. Ini pun saya nak pesan juga. Orang yang nak buat solat sunat istikharah, sebaik-baiknya kita sebelum nak servis kereta, elok kita cuci dulu minyak yang sedia ada dalam tu. Makna buat dulu. Mungkin dalam 3 hari ke seminggu, buat dulu solat sunat taubat. Lepas tu baru buat solat sunat istikharah. Dah cuci dulu. Kau tak malu kau minta Allah tunjuk macam-macam. Tapi perangai kita macam-macam juga. Taubat dulu, solat sunat taubat dalam seminggu. Lepas tu buat solat sunat istikharah. Mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan apa yang baik untuk kita. Kan? Jadi esok banyak ke nak cerita ni. Mungkin kita kena panggil lagi lah, lain kali. Kan? Aku 9 dah lah tu. InsyaAllah tuan-tuan dan muslimin, apa pun kita boleh usaha. Faiza azamta fatawakkal ala Allah. Dalam bab jodoh boleh kita berusaha. Memang betul kan, takdir ni kan, takdir Allah Ta'ala bagi kat kita ni betul lah tu. Tapi bukan bermakna kita tidak boleh berusaha. Oh, kira mati lah ni kita. Contoh kanser, doktor ramalkan dia 3 bulan lagi hidup. Betul. Memang betul doktor boleh ramal, tu jangkaan dia. Tapi berapa ramai orang yang diramal 3 bulan tapi bertahan 3-4 tahun lagi? Steve Jobs.
Yang dulu, yang pencipta Apple, iPhone kan? Tengok dia macam mana. Dia diramalkan tinggal berapa bulan sekali sampai masuk, tengok diagnose, elok pula sel kanser dia. Bertahan lagi berapa tahun. Itu sebagai contoh. Jadi jangan kita berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mata Allah sekalian, itu saja daripada saya pada malam ini. Ucapkan terima kasih banyak. Kan? Sebab kata orang tu budak-budak membuatkanlah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Sedikit makluman saya nak maklumkan. Kalau tuan-tuan ada masuk kat dekat depan sana tu